Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bihidayatil imani wal islam. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin khairil anam. Wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah, permudahkanlah, mohon agar engkau tidak persusahkan. Allahumma barik lana fi a'malina. Ya Allah, berkatilah kami dalam urusan amalan-amalan kami. Allahumma rzuqna al-ikhlas. Ya Allah, kurniakan kepada kami ikhlas fin niyyati wal qawli wal amal. Pada niat hati kami, pada perbuatan kami, dan pada ucapan perkataan-perkataan kami. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Petang ni harapnya segar, petang ni harapnya gembira, harapnya ceria. Mudah-mudahan yang hadir pada petang ini hidupnya berkah. Mudah-mudahan yang hadir pada petang ni sihat walafiat. Kita kepada bahagian akhir sesi perkongsian. Perkongsian kata-kata hikmah, perkongsian nasihat-nasihat, perkongsian pemangkin-pemangkin dan pembakar semangat kita. Kita doa mudah-mudahan manfaat. Jadi pada petang ini kita nak kongsikan ini ialah perkara yang berkaitan dengan nasihat orang-orang tua. Kita dah sampai mana hari tu? Kita dah sampai kepada peringkat belia. Peringkat belia. Yang mana sebelumnya minggu lepas kita ada cerita kan, pesanan seorang ayah. Dia kata apa? Kalau awak nak belajar bukan untuk jadi kaya. Bukan untuk bawa keluarga keluar dari kemiskinan. Pada dia tu matlamat kecil. Matlamat yang tak ada cita-cita besar. Orang yang ada cita-cita besar adalah orang yang berhasrat membawa amalan sampai ke akhirat. Itu nama dia berpandangan jauh. Jadi kalau kita ambil cara pandang jauh dari sudut barat, kita akan tewas dengan kebaratan kita. Tapi kalau kita pilih untuk memandang jauh dari sudut pandang agama, insya-Allah di dunia kita diberi laba dan keuntungan, insya-Allah di akhirat kita tidak akan kemuflisan dan kerugian. Insya-Allah, insya-Allah. Maknanya tujuannya biarlah tujuan akhirat. Kalaupun belajar nanti tak jadi kaya, tujuan akhirat tidak terkorban. Kalaupun belajarnya berbetulan jadi pandai dan ada harta, tetap tidak mengorbankan tujuan akhirat. Jadi kepesan beliau, kalau itulah tujuannya, maknanya kalau belajar nak jadi kaya, nak bawa keluarga keluar dari kemiskinan, kata dia tak payah belajar. Bukan sebab tak beri belajar, tapi mengenangkan tujuan salah. Ilmu bukan untuk itu, kata dia. Tapi dia nasihatkan, kita kan sebagai anak kan nak balas jasa mak bapak. Kata dia, kalau awak ingat nak balas jasa ibu, itu urusan awak. Tapi ayah tak perlu pada itu. Maknanya dia tak nak kita ni duk fikir nak balas jasa orang tua. Dia sebenarnya tak nak. Dia nak meras kita tak fikir tu. Tapi bila kita dah jadi anak, kita bertanggungjawab fikir jadi macam tu. Cuma dia beritahu, bukan itu tujuan dia hantar anak belajar. Jadi anak ni dia tak nak terbeban kerana tujuan-tujuan duniawi dia tak nak. Dia tak nak anak fikir nanti besar aku kena selesakan mak bapak aku, tak. Pada dia kalau Allah nak jadikan selesa, tanpa ada anak pun Allah boleh bagikan selesa. Kalau Allah nak jadikan seseorang tu tak selesa, anak dia 30 orang pun dia akan menderita hidup. Pada dia, sifir dia mudah. Sesuatu ketentuan tu hakikatnya datang dari Allah. Kita hamba urus urusan hati kita dengan Allah untuk tujuan yang benar dan betul, yang tidak terkorban ganjaran akhirat. Dia nak yang macam tu je. Besok akan datang akhirnya jadi orang senang pun dia tak kisah. Kalau jadi orang yang susah pun tidak menjadi galat, dengan syarat. Dengan syarat. Matlamat akhiratnya benar. Dengan syarat misi akhiratnya betul. Dengan syarat
memikirkan kepentingan akhirat itu jauh lebih diambil berat. Dia nak yang itu saja. Kira-kira lah nasihat tu pada pandangan kita lah. Ada tak gunanya kalau cara fikir gitu? Pada saya banyak gunalah. Sekurang-kurangnya kita sebagai anak ketika membesar dalam keadaan belum faham sekalipun, kita tak adalah tertekan nak memikirkan nanti akan datang mak bapak aku, mesti aku bagi ni, mesti dia nak ni, mesti dia nak tu, mesti dia nak begini. Kita dah tak terfikir dah. Jadi maknanya kita lapang kepala kita. Kita lapang hati kita. Kita memang. Tapi sampai masa kita ada kemampuan, ya tak masalah. Kita tahu tanggungjawab yang lain pula. Lalu, kata beliau minggu lepas, kalaupun esok awak jadi orang kaya sekalipun, kalau ayah tengok rumah awak ada kapet yang harganya lagi mahal dari kapet surau yang terdekat dengan rumah awak, ayah tak akan masuk rumah awak. Dia nak bagi tahulah, kalaupun esok jadi orang yang senang, orang yang ada kelapangan harta, ingat, jangan sampai kita sibuk fikir membesarkan rumah kita, tapi kita tak ambil berat tentang rumah Allah yang terdekat dari rumah kita. Bukan tak boleh renovate, bukan tak boleh ubah, bukan tak boleh tambah bilik, bukan itu tajuk cerita dia. Bukan dia pun hari ni datang rumah tak ada tanya kapet ni harga berapa. Ini namanya perumpamaan. Ataupun kita sebut apa? Contoh analogi saja. Baik. Kemudian kita belajar juga pesanan beliau, dia kata ingat bahawa miskin tu bukan mestinya lemah. Jangan fikir yang miskin tu hina. Hati-hati kata dia. Jangan sampai begitu. Nanti kita jumpa orang miskin, kita ingat dia lemah. Kita ingat dia hina. Jangan. Hina atau mulia bukan sebab miskin, dia pesan. Kalau kamu jadi kaya pun jangan pandang rendah miskin. Kalau kamu jadi miskin pun jangan pandang hina yang atas kemiskinan yang Allah beri pada kamu. Miskin pun dia ada ujiannya, kaya pun ada ujiannya. Tak semua orang miskin tu menderita. Begitu juga tak semua orang kaya itu menderita. Tak semua orang miskin bahagia, tak semua orang kaya bahagia. Ada orang kaya bahagia, ada orang miskin yang bahagia. Tapi bukan hina. Bukan hina. Lalu dia sambung. Kalaulah kemiskinan itu benda hina, maka tidak akan ada Nabi yang miskin. Tapi hakikatnya, ada Nabi miskin, ada Nabi kaya. Yang hina apa? Dosa. Sebab dosa tu hina, maka Allah jadikan para Nabi terpelihara dari dosa. Tapi diejek tu hina tak? Tak. Sebab tu Nabi ramai yang diejek. Tapi hina tak? Tak. Yang terhina siapa? Yang mengejek yang terhina. Jadi kita ni kalau diejek, tenang. Yang kita risau kalau kita berada di pihak yang mengejek. Sebab yang mengejek yang hina. Sekalipun yang diejek tu dihina-hina-hinakan, dia tak terhina sebenarnya. Kita kena pandang makin macam tu. Kita kena ada pendapat yang macam tu dalam hati kita. Kerana yang menghina tu yang mana? Yang mengejek. Yang mengejek yang hina. Yang diejek belum tentu hina. Mungkin hina dengan sebab lain. Mungkin juga dia mulia. Kalaulah diejek terus jadi hina, mutlak jadi hina, tak ada Nabi yang akan dihina oleh orang. Tak ada. Tapi hakikatnya ramai Nabi yang diejek. Itu menunjukkan ejekan bukan sesuatu yang menyebabkan kita jadi hina. Jadi kita bila diejek, kita mesti risau kalau kita di pihak yang mengejek. Lebih kita risau berbanding kalau kita diejek. Itu mindset kita kena set dalam hati kita. Kalau kita di pihak yang mengejek, yang tu kita risau. Tapi kalau kita di pihak yang diejek, sesederhana saja. Tengok pada keadaannya. Jadi kata beliau lagi apa? Minggu lepas, miskin itu banyak faedahnya, banyak hikmahnya. Ahli syurga banyak di kalangan orang miskin. Tapi dia bukan bapak saya, dia bukan nak cerita miskin dan kaya, dia nak ingatkan. Kalau awak menuntut ilmu dengan niat nak bawa keluarga keluar daripada kemiskinan, lupakan sajalah. Dia tak perlu saya belajar-belajar, dia tak perlu. Jadi itu contoh nak membetulkan dan meluruskan apanya? Tujuan. Seterusnya, dia cakaplah orang lelaki mesti pakai kasut. Itu kebersihan, keselamatan.
Kena jaga kaki macam jaga muka. Tu istilah dia lah. Baik, kita hari ni kita tengok pesanan-pesanan. Nampak tu? Pesanan-pesanan masa saya dah meningkat dewasa. Dewasa ni umur berapa Ustaz kira-kira? Umur berapa Contohnya umur dewasa ni. Kita nak kira berapa Kira-kira lepas belajar lepas belajar lah. Saya letaklah dalam antara berapa? Berapa? Dalam 22 sampai 25. Lebih kurang macam tu lah. Oh, ni nasihat dulu-dulu Ustaz? Nasihat dulu-dulu. Dulu-dulu masa Ustaz kanak-kanak je? Dulu-dulu masa Ustaz remaja je? Dulu-dulu masa tu Ustaz belia je? Ya. Masa dulu-dulu masa Ustaz dewasa je? Ya. Oh, maknanya Ustaz sekarang apa Rasanya tua rasanya. Tua dia panggil kita. Tak apalah, tua pun tua lah. Tak apa. Syukur sempat tua. Alhamdulillah, nikmat umur. Baik. Sekarang ni apa dia sampaikan pesan? Tengok sama-sama. Mana yang sesuai, ambil. Tak sesuai, tak mengapa. Kata beliau, dia plus sekali nasihatkan saya. Dia kata bukan semua orang yang belajar dalam satu bidang, dia akan bekerja dalam bidang itu. Dia kata tak semestinya. Bukan semua orang yang kerja dalam sesuatu bidang tu, dia akan bekerja dalam bidang itu. Dia kata tak mesti. Tak mesti. Sebab dia kata apa? Rezeki kita yang akan datang, bukan kita yang tentukan. Kata dia tak ada. Jangan ingat kita belajar agama, maknanya kita mesti berprofession dan berkerjaya ustaz. Tak mesti. Dia tak nak kita fikir gitu. Sebab kalau kita fikir gitu, nanti bila kita belajar agama, kita rasa kecil diri. Sebab apa? Kita tengok semua orang ada bidang-bidang yang gah-gah, yang kawan-kawan yang belajar account boleh jadi accountant, kawan-kawan yang belajar medicine boleh jadi doktor, boleh jadi pakar. Kita akan rasa macam, belajar agama ni tak ada masa depan. Dia tak nak kita fikir gitu. Sebab dia kata, ramai je orang yang, dia ada kawan, bapa ayah saya ni dulu dia ada kawan. Kawan dia ada seorang anak perempuan. Anak perempuan dia belajar tahap sampai mungkin SRP lah zaman tu, kira PMR lah, PT3 lah bahasa sekarang. Lalu dia bekerja dengan satu company yang mana anak kawan ayah saya ni, walaupun dia orang perempuan, tapi dia minat bahasa Jepun. Dia minat bahasa Jepun, dia belajar kursus-kursus pendek, dia ambil kursus lingua phone ke apa tah dulu tu. Dia belajar, akhirnya dia boleh bercakap Jepun walaupun dia belum pernah pergi Jepun. Budak belajar SRP perempuan pula tu. Lalu akhirnya satu hari dia bekerja dengan satu syarikat. Syarikat tu ada berhubungan dengan syarikat yang berkaitan dengan perkapalan. Berbetulan, bos di tempat itu, bos nombor satu tu pada ketika itu adalah orang dari Jepun. Jadi Jepun ni dia tak pandai cakap bahasa Melayu. Jadi dia tanya ada tak orang-orang tertentu yang di situ yang boleh bercakap Jepun. Oleh kerana syarikat tu kenal budak perempuan ni yang mana dia boleh sikit-sikit cakap Jepun, akhirnya bos yang nombor satu ni suka kepada dia sebab banyak membantu dia mengenalkan perihal kerja dan sebagainya. Akhirnya bos dia hantar kursus-kursus tertentu di Jepun, di samping dia tu belajar bahasa Jepun di Jepun. Kerana dia asal orang Jepun, dia tahu syarikat kat sana, kawan dia ramai. Akhirnya dia menaiki pangkat demi pangkat secara laju, cepat, pantas, dan akhirnya di antara orang penting yang melibatkan pengurusan kerana banyak dapat berhubungan dengan pihak luar dan juga bos dia yang asal daripada negara Jepun. Jadi bapa saya nak contohkan pada saya ni, sebenarnya yang paling penting adalah pembentukan karakter, peribadi, akhlak dan keterampilan kualiti diri seseorang. Dan mesti dibangunkan sifat ingin belajar sesuatu. Itu yang paling penting. Dengan bekerja apa dia, sektor apa, cara apa, dia kata ilmu akademik memang asas. Dia suruh saya belajar matematik, dia suruh saya bulun sains, dia suruh saya belajar sejarah, dia pulun saya supaya belajar akademik betul-betul. Tapi dia ingatkan saya, jangan fikir bidang itulah satu-satunya kerjaya dan hasil pencarian di masa akan datang. No, kata dia. Kadang-kadang rezeki kita pada bidang yang kita tak pernah tahu dan tak pernah belajar. Tapi di situ Allah tentukan rezeki kita. Dia nak bagi tahu kita supaya
Jangan jiwa tu bergantung harap pada sijil walaupun dia suruh cemerlang. Jangan berharap kepada kelulusan walaupun dia suruh kita belajar tinggi-tinggi. Dan dia nak kita tu ada kebergantungan kepada Allah melebihi segala apa yang ada di depan mata. Dia nak macam tu. Akhirnya dia keluarlah nasihat mudah kat sini depan mata. Akhirnya dia kata apa? Rezeki kita yang akan datang bukan kita yang tentukan. Sekarang saja banyak contoh. Contoh yang selalu dia sebut 3 orang ni lah. Yang zaman tu lah. Zaman tu kan memang zaman dia. Yang pertama dia suka sebut dengan saya Anwar Ibrahim. Yang kedua dia suka sebut dengan saya Dr. Mahathir. Yang ketiga dia suka sebut dengan saya Tan Sri Ali Hashim. Siapa pernah dengar nama Tan Sri Ali Hashim? Anwar Ibrahim ramai kenal lah. Setiausaha Pernah? Tan Sri Ali dulu dekat Johor lah, Johor. Mungkin ada ramai nama Tan Sri Ali Hashim. Jacob. Ada. Jacob Ustaz, Jacob. Jacob. So CEO Jacob lama tu tahu. Arwah dah. Johor Corporation tu kan. Johor Corporation. Betul. Jihad perniagaan Ustaz. Jihad perniagaan, betul. Jihad bisnes. Dia memperkenalkan jihad bisnes tu. Jacob. Jacob, betul. Johor Corporation. Mungkin ada Dia ada buat apa wakaf tu kan? Betul. Bangunan wakaf di Putrajaya ke di Cyberjaya tu ada buat tu. Betul. Wakaf dia tu. Jadi dia selalu sebut nama Tan Sri Ali Hashim. Masa tu saya bukanlah kenal sangat Anwar Ibrahim ni. Anwar Ibrahim lagilah tak kenal saya. Saya tak tahulah Anwar Ibrahim, tahulah Dr. Mahathir. Tapi Tan Sri Ali Hashim masa tu saya tak tahu sangat. Tapi oleh kerana bapa saya ni suka sebut, tengok Tan Sri Ali Hashim. Dia bukan nak contohkan kekayaan dia. Walaupun saya tak nafikan. Tan Sri Ali Hashim tu orang yang hartawan. Saya pernah kerja dekat satu syarikat yang menguruskan zakat korporat, Johor Corporation. Saya pernah kerja. Saya pernah tengok statement dia untuk bayar zakat. Potongan gaji dia berapa banyak. Dia punya potong zakat duit dia je potong untuk bayar zakat je boleh beli kereta. Boleh beli rumah. Potong zakat aja, belum cerita harta dia yang lain tu. Tapi nak ceritanya, saya tak nak cerita harta orang. Dia bukan nak kita contoh jadi kaya, bukan. Dia nak contoh kita satu orang yang kalau Allah tentukan rezeki dia begitu, dia akan bekerja pada bidang yang bukan dia pun tak terfikir masa zaman dia belajar. Dia contohkan pertama Anwar Ibrahim. Dia kata Anwar Ibrahim tu latar belakang dia apa? Dia ceritalah dia tu belajar begini dekat universiti ni sekian. Tiba-tiba memegang portfolio Menteri Keuangan. Masa tu dia Menteri Keuangan lah. Masa tu lah saya ingat-ingat dia Menteri Keuangan. Jadi dia kata, dia bukan lulusan accountant tapi Allah dudukkan 1000 accountant bawah dia. Dia orang yang bukan bidang bisnes tapi Allah jadikan semua persatuan bisnes mohon peruntukan kepada dia. Dia masa tu bukan kelulusan dalam bidang admin, business admin ke apa ke, tapi semua jenis peruntukan, semua jenis bidang apa semua didudukkan bawah dia. Dia bahasa orang tua lah. Mungkin cara cakap tu kita akan cakap, tak semua, ada yang tidak. Itu maknanya kita boleh saja argue dari sudut spesifik perkara. Tapi dia sebenarnya dia nak cerita, kalaulah Allah tentukan rezeki bagi seseorang, kadang-kadang bukan kita bekerja di bidang itu, tapi seluruh bidang itu ditundukkan ke bawah kita. Boleh saja berlaku. Yang mustahab, kamu kena urus diri kamu, benda itu elok tak untuk akhirat kamu. Itu je dia fikir. Tak kisah kamu nak pegang portfolio apa, tak kisah kamu nak bekerja bidang apa, tak kisah kamu nak channel ke mana, benda itu baik. Tapi ceritanya boleh, kata dia boleh. Kenapa dia boleh? Padahal dia tak payah belajar luar negara, pecah kepala, belajar 4-5 tahun untuk bidang itu. Tapi 100 orang, 1000 orang di bidang itu bekerja di bawah dia. Kerana memang kalau Allah tentukan rezeki seseorang, maka itulah dia. Yang kedua dia selalu cakap lah, Dr. Mahathir kerana bidangnya perubatan. Tetapi semua doktor, semua pakar. Dr. Mahathir dia doktor tapi dalam satu bidang. Tapi Allah tempatkan semua doktor itu memerlukan kepada keputusan-keputusan dia untuk hala tuju doktor-doktor yang ada yang ramai-ramai. Jadi maknanya istilah orang dulu bekerja bawah dia lah.
bekerja bawah ni bukan suatu penghinaan, bukan suatu kerendahan, tapi menunjukkan keorganisasian yang ada atas dasar rezeki orang tu berbeza-beza. Jadi beliau suka contoh yang ketiga, Tan Sri Ali Hashim. Kenapa Tan Sri Ali Hashim? Sebab dia mencetuskan banyak idea. Salah satu idea dia ialah kumpulan perubatan tu, KPJ, yang mana dia tak ada dalam bidang perubatan, tapi semua doktor-doktor boleh orang kata menemui jalan ataupun kita sebut ada inisiatif dari segi perhasilan, perolehan, kepakaran, keluasan bidang, servis, semuanya dapat peluang yang lebih luas dan pelbagai itu melalui apa inisiatif yang dia susun. Istilah lebih direct, sebanyak dia tak tahu bidang kedoktoran, tapi semua doktor bekerja untuk dia. Tapi sebenarnya bukan bekerja untuk dia, bekerja dalam organisasi yang dia susun dan aturkan. Jadi maknanya dia nak cerita tu bukan sebab kaya, bukan sebab orang itu pandai atau tidak. Dia nak cerita rezeki manusia tu memang berbeza-beza dan tak mesti begitu. Tak mesti begitu maknanya tak mesti di bidang yang dia pelajari. Jadi dia nak kita tahu yang kita kalau belajar agama, kita boleh saja Allah channelkan rezeki dalam bidang yang lain. Yang mustahak belajar agama bukan untuk kerja. Dia tak nak untuk kerja. Tapi untuk apa? Untuk kita mengatur apa saja kerja yang kita buat, semuanya adalah asasnya penghambaan diri kepada Allah. Tak kisah profesion apa. Lalu, dia sambung lagi, kata dia apa? Jadi, tengok sini, jadi, sijil belajar tu penting untuk garap ilmu. Bukan ilmu menjadi penting disebabkan sijil. Sijil tu, dia penting. Sijil belajar tu penting. Sekiranya kita buru tu kerana kita nak garap ilmu, bukan sijilnya. Jadi bukan ilmu yang jadi penting disebabkan sijil. Bila benda tu ada sijil, kita rasa penting. Tapi benda tu bila tidak disijilkan, kita rasa tak penting. Kalau gitu banyak pelajaran agama yang kita belajar agama tadabbur ni semua tak disijilkan. Nanti kita akan jadi kepada bangsa yang mana menganggap kalau tidak disijil, maknanya tak komersial dan tidak mempunyai faedah masa depan. Didoktrinkan begitu, dia tak nak. Dia langgar. Zaman tu orang semua belajar nak ada sijil. Pada dia sijil penting, tetapi bukan sebab ilmu tu berubah jadi penting dengan disebabkan sijil. Tak, bukan. Tapi sijil itulah yang akan mula ada nilai bila kita ada ilmu. Jadi dia nak kita ada ilmu dulu. Bila kita ada ilmu, ilmu yang kita ada tu, kita boleh jadikan dia sijil. Katalah contohlah. Kalaulah saya ni, tapi saya tak dapat. Kalaulah saya ni menguasai semua ilmu fiqah, A sampai Z, daripada bab taharah sampai memerintah negara. Tanya je sejuta soalan, semua sejuta soalan saya akan dapat jawab dengan lancar. Agak-agak, kalau ada lah, contoh saja. Ada orang yang sepandai itu, agak-agak boleh tak dia buka satu universiti, dia tawarkan sijil, dia buka bidang-bidang. Bidang syariat, dia buatkan kurikulum. Bidang usuluddin, dia buat kurikulum. Bidang Quran, dia buat kurikulum. Bidang hadis, buat kurikulum. Sebab dia tahu semua. Agak-agak memungkinkan ke tidak? Dia buat contoh ni, contoh yang macam tak masuk akal. Tapi nak diberitahu kepada kita, sijil itu mempunyai nilai kerana adanya ilmu. Bukan ilmu tu tiba-tiba kita nampak dia bernilai kerana ada sijil. Dia nak kita garap ilmu. Ada sijil, tak ada sijil, selama mana ilmu tu bermanfaat untuk akhirat dan bagus untuk dunia, belajar. Mesti ada kebaikan. Macam itulah. Jadi, kata beliau lagi, sampai masa nanti, jadi dia kata tapi kat sini, sijil itulah yang menjadi penting dengan sebab ilmu tu. Dengan ada ilmu, baru sijil tu jadi penting. Sampai masa nanti, dia kata, tiada sijil pun kalau kena ilmunya dan rezekinya, maka ketentuan Allah boleh saja seorang itu diberi dengan keadaan yang berbeza. Statement yang akhir ni agak-agak kita setuju tak? Sampai masa nanti, benda ni dicakap dulu zaman saya muda-muda dulu. Sampai dia kata apa? Sampai masa nanti, dalam keadaan tak ada sijil, kalau kena ilmunya, bukan mengarut lah. Kalau mengarut tu maknanya tak ada ilmu. Kalau mengarut ataupun cakap melalut ataupun cakap entah apa-apa tu bukan ada ilmu. Dia tak ada sijil.
tapi kena pada ilmunya. Dia cakap berdisiplin macam orang yang mempunyai sijil yang tinggi, tapi dia tak ada sijil. Dia tak ada kelulusan, tak ada apa, tapi kerana dia disiplin, terbentuk dengan budaya ilmu, disiplin ilmu, suasana ilmu, jadi cakapnya teratur, cakapnya bertahap-tahap, cakapnya berperingkat-peringkat, cakapnya tersusun, penjelasannya dikupas satu demi satu. Seolah-olah kalau kita mendengar ucapannya, kita nampak macam ada helaian buku yang dibuka dari satu muka surat ke satu muka surat. Kadang-kadang persoalan timbul seolah-olah dia sedang menjawab soalan yang kita belum nak tanya. Padahal sebenarnya dah masuk pada muka surat penjelasan. Kita akan rasakan benda itu, kata dia. Tak ada sijil pun, kalau kena pada ilmunya dan rezekinya, maka ketentuan Allah boleh saja seseorang itu diberi dalam bentuk yang berbeza. Itu contohlah. Contoh nasihat orang tua-tua. Kalau sesuai, ambil. Kalau rasanya tak berapa sesuai, ya tak mengapa. Dia bukan langsung daripada lafaz Quran ataupun hadis. Ini cuma, apa orang kata kata-kata nasihat lah orang tua ya. Baik, seterusnya kita nak tengok. Ini pesanan dia. Dia bukan takut lah. Dia paling tak berapa berkenan lah. Kalau saya buat macam ni. Tapi dia tahu, kalau saya buat, itu saya urusan hati saya. Sekarang ni kalau saya buat, dia tak tegur. Sekarang ni lah. Kalau zaman-zaman ni dah tua-tua ni, kalau saya buat, dia tak tegur. Dia tak tanya pun. Tak tahulah kalau akan datang dia tegur juga. Dia pesan dulu, dia kata apa? Jangan mencium tangan orang kaya kerana kekayaannya. Assalamualaikum tuan, cium tangan. Assalamualaikum Datuk, cium tangan. Assalamualaikum Tan Sri, cium. Cium tangan tak salah. Dalam kita, ulama'-ulama' kita mengatakan harus saja mencium tangan. Tapi tujuannya apa? Tujuannya. Kalau saya cium tangan seseorang itu kerana dia kaya, kerana dia tu ada pengaruh, kerana dia ada kuasa, kerana dia pangkat, semata-mata kerana itu, semata-mata kerana kekayaan, maka dia kata jangan. Tapi kalau kita cium tangan dia kerana dia orang soleh, kerana dia orang soleh, tapi dia kaya, tak peduli dengan kekayaan dia. Kita cium kerana kesolehan dia. Tapi dia jutawan, peduli dengan jutawan dia. Dia memang jutawan, bagus. Tapi masa kita cium tangannya bukan kerana kejutawanannya dia, bukan. Maka kalau saya cium tangan orang tu kerana ilmunya, kerana waraknya, kerana umurnya dia lebih tua, ataupun kerana dia adalah orang yang pemimpin yang harus saja untuk dihormati, maka yang itu dia tak kisah. Tak apa. Benda kerana umur orang tu lebih tua daripada kita, kita nak santun dan hormat, ya bagus saja, tak ada masalah. Tapi kerana ilmunya, kesolehannya, maka boleh saja, sekalipun seseorang itu mungkin umurnya lebih bawah daripada kita, tapi kerana alimnya, kerana waraknya, kerana solehnya, maka kita cium. Dia tak kisah. Tapi dia tak nak kita cium tangan seseorang itu kerana semata-mata kekayaannya. Ini lebih kepada apa bukan hukum tau, lebih kepada apa kita sebut, menjaga urusan hati kita lah. Urusan hati kita, supaya dia tak nak anak-anak dia nanti besok terkagum seseorang dengan kekayaan semata-mata. Ya, orang kaya biar dia kaya. Dia boleh jadi miskin kalau Allah miskinkan dia. Orang miskin pun jangan kita rasa dia hina, sebab dia boleh dikayakan oleh Allah pada bila-bila masa saja. Banyak contoh kita dah tengok. Dalam Quran pun ada orang kaya jadi miskin. Dalam Quran pun ada orang miskin jadi kaya. Dalam Quran pun ada orang kaya yang terus kaya sampai akhir hayat. Dalam Quran pun ada orang yang miskin dan terus miskin. Ada. Semuanya Allah boleh kurniakan. Baik. Sekarang kita tengok nasihat yang seterusnya. Ada 3 lagi nasihat ni. Ini apa tu dia tulis tu? Nampak? Tulisannya kecil sikit. Nah, dia kata apa? Jangan kagum dengan orang yang ada apa tu? Nampak? Nampak Ustaz. Nampak? Oh, nampak. Jangan kagum dengan orang yang ada ilmu kebal. Zaman-zaman saya kecil-kecil dulu, kecil-kecil lah. Zaman-zaman tu ramai juga dekat Malaysia ni, ada sebahagian orang yang mengamalkan ilmu pelik-pelik
yang ada ilmu kebal-kebal. Dululah, tak tahu sekarang. Sini ada yang kebal. Nantilah saya datang Putrajaya hari Jumaat ni nak test lah. Siapa yang ada ilmu kebal nak bawa pisau satu ke. Zaman sebelum tu dulu ada tau. Orang yang ada ilmu-ilmu macam tu. Baik. Kita tak tahu. Ayah saya, dia tak load bila ditetak pisau, gosok-gosok ke atas tangan dia, tak ada apa-apa. Ada orang yang begitu. Baik. Saya tak tahu kenapa dan macam mana dia jadi tu, saya tak tahu. Tapi ayah saya, mungkin sekarang ada lagi kat mana-mana kan. Tapi bapa saya, dia pernah macam mengembara lah dengan kawan dia. Daripada selatan tanah air, dia jalan naik kereta entah berhari-hari tak balik. Saya pun masa tu tak tahu dia pergi mana. Sampai ke utara lah lebih kurang. Berhari-hari. Dan kemudian selepas beberapa berhari-hari tu akhirnya dia balik. Dia balik ke rumah. Jadi sebahagian pengalaman dia tu dia ceritalah dengan saya. Dia kata kawan dia ni ngajak tengok orang yang ada ilmu pelik-pelik lah. Yang ada ilmu tarik duit dari kubur, yang ada ilmu namanya apa, macam-macam ilmu lah. Tapi bercampur bau lah antara yang betul dengan yang salah, khurafat dengan tahyul, ada campur-campur lah. Tapi oleh kerana zaman tu, bapak saya ni pula kawan dia tak beramal, cuma kawan dia ngajak supaya nak tengok tempatnya. Tengok. Jadi salah satu daripada benda yang dia jumpa dan tengok, ada orang yang mengamalkan amalan tertentu sehingga dia tu kebal. Kebal lah. Kebal. Tapi jangan pula kita jumpa orang yang kebal, kita tuduh dia mengamalkan ilmu jahat. Tak boleh, kita tak tahu. Tak tahu. Mungkin kulit dia dah ganti kulit lain ke, kita tak tahu. Selagi kita tak tahu, kita tak tuduh. Cuma yang bapak saya tengok ni, dia balik, dia ceritakan kita. Dia cerita. Cuma di sebalik cerita dia, dia pesan ke anak-anak. Supaya anak-anak tahu beberapa perkara. Yang pertama, dia nak bawa anak-anak tahu bahawa ayah dia dah pernah tengok orang yang ada ilmu kebal. Dia nak tahu yang anak-anak dah tahu. Bapak dia pun tahu. Yang pertama. Yang kedua, dia nak anak-anak dia tahu bahawa dia bukan pengkagum kepada orang yang ilmu kebal. Biasa saja. Orang kebal pun dia sederhana, tak adalah kagum. Orang tak kebal pun sederhana, tak adalah kagum-kagum. Biasa-biasa saja. Dia nak anak dia tahu. Supaya jangan kita kata, ish, bapak kita dah hebat, dia pernah tengok orang kebal. Bapak saya memang suka betul. Dia tak nak. Dia nak kita faham yang dia tak ada kekaguman apa pun. Yang kedua. Yang ketiga, dia nak kita jangan kagum pada ilmu-ilmu kebal yang menyalahi syarak, tak perlu kata dia. Jadi dia punya panjang cerita tu, dia ringkasnya dia cakap dengan saya. Dia kata kita ni hidup, tak payah kagum dengan orang yang ada ilmu kebal, tak payah. Sebabnya, banyak ahli syurga matinya dihunus senjata. Nampak? Banyak ahli syurga matinya terhunus senjata. Yang mati syahid tu, yang Allah beri jaminan dia tu akan terus masuk syurga tu, yang mati syahid tu yang masa kita kebumikan tu tanpa memandikan jenazah dia tu, yang tanpa kita kafankan pakai kain kapan tu, yang kita kafankan dengan apa adanya pakaian dia tu, itu semua tu mati dihunus dengan apa? Dengan air ke dengan senjata? Jawapannya dengan senjata. Dengan senjata. Kalaulah kebal itu adalah mutlak ilmu yang confirm bagus, jawapan dia, semua sahabat Nabi akan diajar dengan belajar ilmu kebal. Supaya masa perang, semua tak payah pakai pedang, pakai apa. Semua tadah lengan tangan masing-masing je. Sebab dah ada ilmu kebal, selamat. Tetapi, kalau seseorang itu diberikan kekebalan oleh Allah. Pertama, contohnya melalui mukjizat. Para Nabi diberikan kekebalan. Contohnya, ada orang nak serang Rasulullah, tiba-tiba nampak ada binatang besar di sebelah kanan dan kiri bagaikan harimau nak menerkam, dia menggigil-gigil terlepas pedang. Itu pertolongan langsung daripada Allah, kekebalan yang langsung datangnya dari Allah melalui mukjizat kerana dia Nabi. Yang itu kata bapak saya, yang itu okey. Kerana dia Rasulullah.
Contoh yang kedua, ilmu kebal yang okey, iaitu pertolongan yang didatangkan kepada para wali Allah. Wali Allah ni dia tak beramal dengan ilmu yang songsang untuk dia dapat kebal. Tapi sampai masa kadang dia berperang, berapa, tiba-tiba Allah berikan kekebalan dia pada dia, maka jawapannya ialah itu disebut sebagai karamah. Disebut sebagai apa? Karamah. Maka yang itu kata dia, itu okey. Kalau yang macam tu okey. Kalau macam tu okey. Contoh. Saidina Umar pernah sekali masa dia jadi khalifah, dia sedang beri khutbah. Dia beri khutbah. Masa tu hari Jumaat. Dan ada sepasukan tentera yang dihantar ke satu kawasan untuk mempertahankan umat Islam. Jadi Saidina Umar tidak menyertainya. Saidina Umar berada di Madinah jadi khalifah, jaga sini. Sepasukan dihantar. Jadi masa mereka tu sedang bertempur di tengah hari Jumaat tersebut, berbetulan Saidina Umar sedang menyampaikan khutbah. Dikatakan menyampaikan khutbah. Tiba-tiba sedang menyampaikan khutbah, Saidina Umar di Madinah. Mereka di tempat yang jauh lain, satu pasukan. Tiba-tiba Saidina Umar, tengah-tengah khutbah, Saidina Umar menjerit, "Oi, belakang bukit! Belakang bukit! Belakang bukit tu, belakang bukit!" Dia sebut belakang bukit, belakang bukit, belakang bukit. Jadi orang yang tengah dengar khutbah ni, apa pula belakang bukit? Tengah-tengah khutbah ni belakang bukit. Lalu mereka pun tak faham kenapa belakang bukit. Saidina Umar meneruskan khutbah, sambung khutbah. Akhirnya melaksanakan solat dan selesai. Setelah beberapa hari, pasukan yang pergi perang tadi tu, mereka pun pulang dalam pertempuran, lalu mereka tertanya-tanya. Adakah Saidina Umar datang ke sana ketika mana mereka berperang? Mereka berbual, hari tu Saidina Umar pergi tempat kami perang. Tak ada, dia ada kat sini. Aku rasa dia pergilah. Kenapa kau cakap gitu? Masa kita orang perang, masa kita orang turun daripada bukit, tiba-tiba kami dengar ada suara laungan, jeritan. Belakang bukit, belakang bukit, belakang bukit. Kami pun toleh ke belakang bukit, kami dapati musuh sedang melakukan serangan hendap dari belakang. Nasib baik kami toleh dan kami perasan, akhirnya kami dapat mempertahankan diri dan menjaga keselamatan kami. Terselamat daripada diserang hendak oleh satu pihak yang jahat, tapi pemeliharaan kebal itu, tak kena serangan itu bukan dengan sebab dia belajar ilmu pelik-pelik, tapi itu asbab daripada karamah Saidina Umar. Lalu mereka kata Saidina Umar tak ada pergi ke sana, tapi masa kami mendengar khutbah dia di sini, tiba-tiba kami mendengar dia menjerit, belakang bukit, belakang bukit, belakang bukit. Rupa-rupanya suara yang dia sebut kat sini sampai di medan peperangan. Siapa jadikan macam tu? Siapa yang memberikan pertolongan? Tentera-tentera ni kebal daripada dibunuh terus dikotak-katikkan pada ketika itu. Jawapannya Allah. Yang kalau ilmu kebal macam tu, bantuan langsung datang dari Allah tu, kalau ilmu kebal yang macam tu, ayah saya kata, yang itu tak apa. Yang tu tak apa. Tapi dia kata kena faham. Kena faham. Banyak sahabat Nabi, banyak tabi'in, semuanya mati dalam keadaan terhunus senjata, jihadnya, mati syahidnya. Jadi tak perlulah terlalu terkejar-kejar ilmu kebal, tetapi kalau jadi orang yang soleh dengan ilmu yang benar, kalau kebal ada karamahnya, kalau mati tempat syurganya. Dia nak itu. Maknanya kalau Allah kebalkan dengan perlindungan Allah melalui karamah ataupun ma'unah, ya tak apalah. Tapi kalaupun tak kebal ataupun terkorban ataupun meninggal, yang penting selepas mati masuk syurga. Jangan semata-mata nak ilmu kebal, kita belajar ilmu yang mengarut, kita belajar amalan yang khurafat, kita terlibat dengan tahyul dan penipuan, hingga kita ni berhambakan diri kepada jin, kepada dewa-dewa, sampai kita akan jadi sesat. Yang itu dia tak nak. Sampai macam tu pun dia nasihat kat kita. Ya Allah, Ben nak buat macam mana? Jadi maknanya nasihat tu pada saya bergunalah. Supaya generasi akan datang tu, dia tak adalah
terkagum-kagum. Sederhana. Orang tu, dia nak kita gini tau. Bukanlah, janganlah pula kita tengok orang tu kebal, kita lecehkan dia ataupun kita rendah-rendahkan dia. Tak boleh juga. Sebab kita tak tahu, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting dia nak anak dia. Jadi kata bapa saya tu, para sahabat ramai yang mati syahid. Yang mustahak. Bukan sekebal mana badan takluk dengan senjata. Bukan itu mustahak. Tapi yang mustahak, macam mana penghujung matinya kita. Kalau kena senjata, tapi matinya mati syahid husnul khatimah, maka okey saja. Berbaloi saja. Sehingga Rasulullah dalam mafhum hadis pernah nyatakan apa? Kalaulah orang mati syahid itu, dia setelah dia tahu ganjaran mati syahid, pasti mereka meminta kepada Allah, macam mana mafhum hadis? Minta kepada Allah agar dihidupkan semula sebab dia nak masuk perang semula. Lepas tu dia nak masuk hidup semula, dia nak perang sekali lagi. Dia nak hidup lagi sekali, dia nak perang lagi sekali. Dia nak seronok. Tak apa, mati banyak kali pun tak apa. Sebab dia dah tahu ganjaran setelah kematiannya. Ini contoh nasihat. Baik, seterusnya. Boleh ni, kita petang dengar cerita. Allahu Akbar. Boleh ya? Mudah-mudahan lah. Boleh. Boleh. Boleh ya? Boleh Ustaz Molek ni semangat pada petang. Boleh. Allahu Akbar. Ambillah mana-mana yang sesuai untuk anak-anak. Benda-bendanya simple-simple je. Simple-simple tentang kehidupan, tentang cara fikir. Tapi kan, benda yang tentang pada saya lah, antara nasihat yang best-best adalah nasihat tentang kehidupan, nasihat tentang prinsip hidup, nasihat tentang pendirian, nasihat tentang cara kita menyikapi ujian hidup. Nasihat yang macam tu yang seronok sekali. Tapi itulah kadang-kadang orang zaman muda, dia tak nak dengar nasihat macam ni. Itu masalahnya. Cuba perasan, biasa budak-budak muda, nasihat yang macam ni tak ramai yang nak dengar. Di kalangan orang muda-muda lah. Betul Ustaz, betul. Yang seronok nak dengar ni kadang-kadang yang dah tak berapa muda baru, sebab dah lalui pengalaman hidup yang macam-macam. Bukanlah saya kata yang ikuti petang ni tak berapa muda. Yang ikuti petang ni semua muda-muda. Tapi nak ceritanya tu, macam tu lah. Tapi kalau kita kan, kalau saya bila perhatikan budak-budak muda kan, kalau yang jenis nak lama duduk sembang dengan kita kan, saya cakap je. Bila dia fikir, bila dia nak faham, bila dia nak sedar, itu urusan lain. Kalau saya datang sekolah menengah pun begitu. Saya cakap kadang-kadang, saya cakap lepas je. Tak apa lah, budak ni geram ke, sakit hati ke apa, saya kena cakap juga. Tak apa, hari ni dia tak suka saya. Tapi nanti dia akan perasan nasihat tu lepas saya dah meninggal dunia nanti, mudah-mudahan nanti dia tahu, oh rupanya nasihat tu baik contohnya. Tapi kita cakap je. Tapi bukanlah marah-marah, bukanlah nengking-nengking. Tapi kita cakap benda yang kita rasa benda tu kita dah lalui ketika dinasihat. Kita dah lalui ketika menghadapi masalah yang sesuai dengan nasihat itu. Dan kita lalui betapa setelah menggunakan nasihat itu, kita nampak hasilnya dekat dunia. Allah tunjukkan sebahagian kebaikan dia. Jadi kita rasa macam sayang kalau nasihat yang seumpama itu kita tak beri kat orang lain. Beri je lah. Sebagaimana orang dulu tak lokek nasihat kat kita. Kadang kita jumpa orang tua, pakcik-pakcik, jiran-jiran. Yang bagus-bagus tu yang kadang orangnya sederhana saja. Nampak macam tak ada pangkat, tak ada pengaruh, tak ada apa. Tapi orangnya banyak fikir, banyak ibadah. Bila dia bagi nasihat kat kita, kita renung. Bagus lah nasihat orang tua ni. Macam tu lah kan. Biasa. Baik, kita tengok. Contoh seterusnya, apa kata beliau lagi? Dalam hidup ini, kalau nak buat apa pun, buatlah. Tapi ingat, sebelum nak buat sesuatu tu, fikir apakah perkara tersebut mendekatkan diri kepada Allah ke tidak. Dia suruh kita fikir tu. Dia kata nak buat apa terserah. Saya nak jadi apa, nak kerja apa, nak jumpa siapa, nak pergi mana. Dia kata sampai masa nanti umur saya, dia tak akan tanya lagi saya nak pergi mana. Dan dia pun tak menuntut saya untuk minta izin. Dia kata sampai masa, yelah dulu kan kita nak keluar, dia kata minta izin dulu. Kalau nak pergi mana-mana minta izin. Kita minta izin lah.
Kadang-kadang macam malah nak minta izin, nak keluar. Tahu je lah budak-budak tengah remaja. Kalau boleh nak capai je kunci, jalan. Pegang je boot bola, keluar. Pegang aja yang namanya beg duit, jalan. Tak nak bagi tahu pergi mana kan. Jadi dia cakap, minta izin. Kalau nak keluar, bagi tahu dulu. Minta izin dulu. Dia kata, jangan takut. Dia kata sabar. Sampai masa, dia tak akan menuntut saya untuk minta izin. Terserah saya nak pergi mana. Terserah. Dan dia tak akan tanya dan dia tak akan ganggu keputusan saya. Cuma kalau saya beritahu maklum pada dia, dia kata dia sebagai ayah, dia gembira saja. Tapi dia tak akan tanya. Kenapa pergi sana? Buat apa lama? Nak buat apa? Sekarang dia dah tak ada tanya. Kenapa buat macam tu? Kenapa pilih macam tu? Kenapa lama seminggu? Kenapa tak ni? Sekarang dia dah tak ada tanya. Dia memang serah. Cuma pesan dia cakap, ingat, dalam hidup ini, sebelum nak sampai kepada peringkat dewasa tu, yang boleh ke sana kemari, yang dia dah tak payah nak tanya, dia dah tak payah nak selidik, tak payah nak hantar kawan dia tengok kita buat apa tu, dia nak kita ni, kalau nak buat apa pun, buatlah, tapi ingat, sebelum nak buat sesuatu, fikir dulu, apakah yang kita nak buat itu mendekatkan diri kita kepada Allah ke tidak. Tu je. Kalau kita pasti, kalau dia kata kalau dah pasti yang kita nak buat tu jadi asbab mendekatkan diri kepada Allah, maka dia kata jangan tangguh, buat je terus. Maka jangan tangguh, buat je terus. Tapi kalau perkara itu menjadikan kita tidak mendekatkan diri kepada Allah, maka tinggalkan. Dia kata dia tak ada kekuatan nak jaga kita, nak tengok kita lepas ni buat apa, dah kahwin pun dia nak tengok lagi kita buat apa, siang pergi mana. Lepas tu dah anak satu pun dia nak pantau kita. Lepas tu dia nak tolong menantu dia tengokkan kita pergi mana. Pada dia tu semua memeningkan kepala. Memeningkan kepala. Lebih baik diberikan satu prinsip dan bekalan hidup yang mana prinsip tu kita pegang dan tanam sampai mati kita pegang. Jadi dia tak payah fikir penat-penat lepas tu kita pergi mana, buat apa. Sampai dah kahwin pun dia nak kena tengok lagi. Sampai dah anak satu dua pun dia nak kena pantau lagi, nak kena cakap. Sikit-sikit nasihat untuk perbaiki, okey lah. Tapi untuk, saya pun fikir juga tau. Esok kalau anak saya dah besar, saya dah makin tua kalau umur panjang. Besok dia dah kahwin, saya pun nak fikir semayang dia tak semayang lagi. Saya nak fikir dia tu puasa pun macam tak berapa puasa. Bila dah anak satu, saya nak fikir lagi masa tu. Daripada saya terbeban nak fikir di masa akan datang, lebih baik saya sungguh-sungguh hari ini saya tanam pada dalam diri dia prinsip-prinsip hidup yang kukuh supaya bila dia besar, dia pandai bawa diri. Bawa diri ni maknanya bukan mengikut arus di sekeliling, tetapi arus sekeliling tidak mengganggu prinsip diri dia. Tu bawa diri. Ulama sebahagiannya contohkan ikan. Ikan bawa diri. Ikan ni, dia hidup kadang-kadang setahun, 2 tahun, 3 tahun dalam laut masin, dia tak masin pun. Tapi bila dia mati je, dia keluar masuk ke darat, sekejap je letak garam, terus masin. Maknanya sepanjang dia hidup, walaupun dia dikelilingi dengan mesin dan kemasinan, tapi dia jaga prinsip dia, dia tak masin. Dia tak masin. Macam mana keliling masin pun, dia tak masin. Tapi, bila dia mati saja, habis saja, bila dia hilang saja yang namanya nyawa dia, dia dah tak boleh mempertahankan prinsip lagi. Akhirnya bila ditangkap ke darat, dia lomor garam, akhirnya dalam masa yang sekejap, beberapa hari dia kering terus jadi ikan masin. Terus jadi. Itu analogi lah. Analogi itu bukan kerana ikannya tu, tapi kerana apa? Menjaga prinsip dan pendirian. Yang istilah bawa diri tu bukan semata-mata mengikut arus sekeliling, tetapi sesuaikan diri bersama dengan prinsip diri. Sesuaikan diri bersama dengan prinsip diri kita. Bolehlah buat-buat sembang untuk anak-anak murid ke, ada pelajar-pelajar ke, ada anak-anak muda, boleh. Baik, nasihat yang terakhir. Nasihat yang terakhir daripada, ni bapak saya yang pakai baju warna hitam tu. Yang baju hitam tu. Boleh nampak gambar dia? Nampak ke? Kalau orang tak kenal, orang cakap gangster. Boleh nampak? Boleh nampak? Saya besarkan sikit gambar dia.
Yang pakai baju warna oranye tu bapa mentua saya. Jadi ceritanya kalau orang jumpa bapa saya kan, rambut dia daripada dulu memang panjang, orang akan anggap dia ni pukul orang lah. Orang akan anggap dia tu macam orang pukul orang lah. Dia tak adalah nampak macam orang soleh ke, orang dia biasa je. Dia orang biasa je, orang selamba, orang relax je. Tapi macam tu lah dia punya perihal cara dia. Jadi nasihat yang terakhir yang pernah beliau berikan kepada saya dalam urusan menjaga hati ni, dia pernah cakap dengan saya satu ketika dulu. Dia cakap, sesuatu yang paling dia bimbangkan tentang saya ialah kalau dunia dibentangkan kepada saya seluas-luasnya. Dulu masa kecil, saya antara cita-cita saya ialah orang lain nak jadi askar, orang lain nak jadi bomber, orang lain nak jadi polis. Saya cita-cita dulu nak jadi apa? Nak jadi pilot. Siapa sini yang ada anak pilot? Pilot kapal terbang, bukan pilot kapal, pilot kapal terbang. Ada pilot helikopter TDM. Masya Allah. Cucu saya cita-cita nak jadi pilot tu, cucu kita tu duduk TDM Subang tu. Masya Allah, bagus. Jadi saya dulu bercita-cita nak jadi pilot. Jadi kalau bapak saya nak belikan mainan, antara mainan yang paling saya suka sekali ialah mainan kapal terbang lah. Sampai beli yang boleh isi bateri, yang boleh bergerak apa semua. Yang dia ada di zaman tu lah. Tak adalah beli yang mahal, tak mampu. Tapi ceritanya, saya nak jadi pilot. Saya nak masuk dalam bidang science stream. Saya nak pergi kursus-kursus pilot. Tapi bapak saya ni, dia suka cari cara macam mana saya kalau boleh tak perlu pergi ke bidang pilot. Tak perlu bidang pilot. Jadi mungkin cara fikir orang lama lah. Tak berapa tepat cara fikir dia. Tapi dia mungkin melihat itulah yang terbaik di zamannya. Saya tak salahkan dia. Tapi saya fikir dah itu cara orang tua, tak apalah. Jadi akhirnya, bila dah besar-besar sikit tu, saya tanya kenapa ayah macam tak berapa suka. Dia tak cakap dia tak suka. Dan dia pun tak ada cakap dia tak sokong. Tapi dia macam tak layan sangat, tak ada bunyi sangat. Jadi akhirnya apa? Akhirnya bila saya tanya dia, pernah lah sekali dia kata, sekali je dia jawab. Dalam hidup saya ni sekali je dia jawab. Kenapa dia tak berapa nak macam bagi sokongan sangat. Saya nak main bola, dia beli gambut. Saya nak apa ke apa, ada je. Tapi yang pilot ni dia tak buat apa sangat. Bila saya tanya, dia pernah jawab satu jawapan, dia kata apa? Dia bimbang. Besok kalau saya jadi pilot, nanti saya singgah ke 10 buah negara. Saya ada 10 isteri, kata dia. Saya tak habis fikir dia punya alasan. Tak habis fikir. Dia kata apa? Dia bimbang. Dia bimbang. Kalau besok saya ni jadi pilot, singgah ke 10 buah negara, saya bakal memiliki 10 isteri, kata dia. Aduh, saya tak boleh fikir. Tapi saya tak fikir itu alasan mudah untuk tu. Saya fikir ada di sebalik tu. Sebab dia selalu cakap sikit, tapi ada makna lain. Mungkin dia tak nak saya hanyut ke apa ke, dia tak tahulah. Dia tak nak saya ada 10 isteri, kata dia. Dia sebut 10 tu. Allahu Akbar. Agaknya saya ni ada karakter apa agaknya tak tahu lah. Tak tahu lah. Agaknya dia seram. Dia tengok budak ni, anak aku ni belajar boleh tahan. Kemudian apa, cakap pun boleh tahan juga. Tengok budak perempuan pun sibuk terkejar-kejar kat dia ni, risau juga ni. Agaknya lah dia tengok macam tu, dia tengok tak boleh ni kalau lepas macam ni kalau pergi ni teruk, rosak anak aku ni. Dia agaknya lah masa tu dia bimbang pasal tu ke, ataupun saya pun tak minta dia explain lanjut kenapa dia cakap macam tu, wallahualam. Tapi saya anggap sajalah, macam saya sebut tadilah, sesiapa pun saya sampai bila lepas daripada balik daripada Mesir, saya sampai tanya kawan-kawan saya, ada tak kursus-kursus untuk aku masuk, aku nak jadi pilot. Tak kisahlah bawa kapal terbang kecil ke, Air Asia start dulu ke. Tapi masa tu kursus-kursus yang ada dia ambil umur tertentu yang saya dah terlepas dah. Jadi mungkin dia nak yang muda ataupun yang lebih fit badan ke apa ke, tak tahulah tuan-tuan. Jadi saya pun kata tak apalah,
Kalau dah begitu bukan rezeki saya, tak apalah. Saya buat je lah apa-apa yang saya boleh buat. Cuma saya sebenarnya dulu ingin yang namanya jadi pilot. Tak tahulah, bukan sebab kerjaya, sebab agaknya seronok lah. Seronok untuk naik kapal terbang ke bawa kapal terbang gitu lah. Jadi, mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada petang ini, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Dan mungkin bukan pilot kapal terbang, tapi mungkin pilot ilmu ke, pilot solat ke. Agaknya pilot tu dia nak kot. Pilot solat ke, pilot puasa ke, pilot haji ke. Akhirnya tak sangka juga jadi mutawif umrah. Oh, pilot kepada ibadah umrah orang lain ke. Jadi mudah-mudahan adalah pilot juga, tapi bukan secara material memandu kenderaan, tapi mudah-mudahan ada peranan dan juga bahagian. Jadi jazakumullah khairan katsirah. Itulah episod yang ingin saya kongsikan. InsyaAllah di masa akan datang kita akan bertemu dengan tajuk yang berbeza, lebih kepada kata-kata semangat, pengisian kehidupan. Saya suka petang-petang ni cerita sembang kehidupan, dan dia lebih santai, lebih membawa pemikiran dan konsep diri kita, dan sebahagiannya berinti kepada motivasi diri. Dan insyaAllah saya difahamkan ada beberapa orang yang sudah pun register untuk bertemu pada hari Jumaat. Doakan perjalanan saya lancar. Nanti kita bertemu di sana. Saya ingin kongsikan petang itu dengan cara santai, dan mungkin pada petang itu kita dapat beramah mesra, dan pada masa yang sama saya nak buat dalam bentuk soal dua hala, dan mungkin kita ada, mana tahu ada kuis-kuis sikit ke apa ke, tengoklah nanti macam mana. Tahniah kepada yang hadir. Mudah-mudahan insya-Allah kalau masih saya tak pasti pendaftaran masih buka ke tidak. Kalau masih buka dan adakah selain daripada jemaah Gema Nur Iman boleh juga datang atau tidak, saya pun tak pasti, nanti rujuk pada pihak admin. Mungkin mudah-mudahan kalau boleh lagi bagus. Mungkin ada orang yang belum berkenalan dengan Gema Nur Iman dengan sebab majlis hari Jumaat, nanti dia tahu tentang Gema Nur Iman, mudah-mudahan insya-Allah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsirah. Terima kasih banyak. Nanti kita jumpa insya-Allah. Saya serahkan semula kepada pengacara majlis kita. Silakan. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Majlis kita berjalan lancar. Moga pesanan 1, 2, 3 dan terakhir telah tercerap di sadabari, menjadikan pedoman untuk menghadapi liku-liku kehidupan pada yang muda. Jadikan ilmu ini sebagai panduan dan sebagai sumber rujukan. Pada yang di hujung usia, jadikan renungan dan panduan untuk di-share dengan anak cucu. Dengan itu kita tangguhkan pengajian kita hari ini, sehingga ketemu lagi di kesempatan yang lain. Daripada di kesempatan ini saya mohon izin Ustaz untuk saya buat sedikit hibahan pada semua jemaah majlis Ramah Mesra Silaturahim dan Haiti bersama Ustaz Ilin Aminin masih dibuka, dan tarikh tutupnya ialah besok pada 30 hari bulan 9 2022 hari Jumaat pukul 3 petang di Adenium Begonia Hall Palm Garden Hotel Putrajaya. Sesiapa yang ingin join dan turut serta masih boleh menghubungi di talian seperti yang tertera 019-330-0076 Puan Masraha binti Abdul Rahman, dengan saya sendiri Norini Mokhtar 019-308-1009. Boleh dihubungi pada bila-bila masa tetapi tidak selepas pukul 12 malam. Terima kasih. Dan itu saya mohon izin Ustaz untuk saya hebahkan kuliah hari ini pada kuliah Maghrib 8 malam bersama Al-Fadhil Ustaz Abdullah Umar dan bin Muhammad Saleh Tafsir Al-Quran. Pada pukul 9 malam kuliah Isyak Talaqi Al-Quran bersama Al-Fadhilah Ustazah Humaira bin Muhammad Saleh. Pada pukul 9 malam kita ada kuliah Isyak bersama Al-Fadhil Meja Ustaz Mat Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz dengan kitab Al-Muhimah Al-Mawaid Al-Ba'diyah. Bagi mengakhiri majlis, mohon Ustaz mendoakan GNI dan jemaah dan juga membaca tasbih kafarah dan surah Al-As. Dengan ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta
أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Terima kasih Ustaz. Terima Terima kasih. kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ilmu wabarakatuh. petang-petang. Terima kasih Ustaz dan pihak penganjur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Terima kasih Jazakumullah. Ustaz yang dibagi. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Terima Kanda kasih, Norini. Sama-sama.